Macam mana yang saudara tengok di poster, saya janji malam ni untuk bawa Abang Yue Haji Saari sebagai tamu untuk kita bercakap tentang filem. Malam ni saya cerita kata uncensored version. Jangan risau, dia bukan kata apa. Selalu dia panggil director's cut kan. Ini adalah uncensored version. Kerana saya pun memilih tajuk yang paling kontroversi 28 tahun yang lalu, iaitu Perempuan Isteri. Saya masih lagi akan menyebut filem tersebut sebagai, kau tengok dah filem Yue Perempuan Isteri dan Jalang? Kau ingat tak filem Yue Perempuan Isteri dan Jalang? Sebab saya tak ada orang tak boleh menerima hakikat apabila perkataan Jalang digugurkan daripada filem tu. Jadi 28 tahun filem tu berlalu, saya panggil Abang Yue datang untuk bincang, untuk melihat parameter dan juga radius orang Melayu berfikir selepas 3 dekad. Macam mana saudara akan memberi respon malam ni, walaupun majoriti adalah lelaki. Tetapi sebahagian daripada saudara yang menonton filem tu hari ini telah menjadi bapa. Pandangan saudara tentu berbeza. Saudara dah jadi orang dewasa. Kalau dulu saudara nakal-nakal lah, mungkin ramai yang hari ini telah pun menjadi pemimpin masyarakat. Tak kira lah daripada masjid atau JKK kampung ataupun menjadi ketua-ketua di jabatan kerajaan. Saudara punya pandangan berbeza sebagai pemimpin. Berbanding bagaimana saudara melihat isteri, perempuan dan 28 tahun yang lalu. Tamu saya, Yue Haji Saari, tak perlu dikekal, tak perlu diperkenalkan lagi lah, semua orang tahu. Bagi saya adalah agak malang lah kalau anda dah tahu Yue Haji Saari kerana sumbangan yang sangat besar terhadap filem Melayu. Rancangannya panjang, seperti biasa saya tak nak wiki kan, saudara ke wiki dan ambil je siapa yang rajin, pergi ke wiki, cut and paste yang Abang Yue dan pak dekat posting supaya semua yang sedang menonton cepat kenal Abang Yue Haji Saari. Kerana ini bukanlah nama yang hanya dihormati dalam dunia perfilman tempatan. Ini adalah nama yang mencipta label yang besar di kalangan peminat-peminat filem antarabangsa di Asia. Di Cannes juga Yue meninggalkan jejaknya melalui filem-filemnya. Cuma malam ni saya akan pilih sudut gelap untuk kita berbincang, kerana seperti biasa garasi ingin meneroka. Apabila stream diperkenalkan, orang Melayu boleh keluar daripada perbincangan-perbincangan yang muluk-muluk aja, perbincangan-perbincangan yang nak sedapkan diri dan nak sedapkan hati. Tapi kita buka stream ni abang untuk bercakap perkara-perkara yang kita rasa orang Melayu mesti berbincang mengenainya. Berbincang secara terbuka, bersetuju untuk tak bersetuju. Okay, bang, saya nak tanya dengan abang dulu. Pertama adalah kerana masa abang balik dan direct filem tu, berapa jauh sensitiviti abang sedar tentang perkataan Jalang tu? Betapa karma Jalang tu, sejauh mana abang anggap sensitiviti dia waktu tu? Menarik ini sebab ini sebelum tu saya buat filem Perempuan Jalang 20 tahun lepas Jadi berbicara tentang filem lama kita seperti berbicara tentang bekas girlfriend tu. Menarik, okey. Bekas girlfriend. Sebab bila ditonton tu kan, saya bayangkan banyak perkara yang saya harus tangani lebih baik. Okey. Sebelum tu saya nak bagi satu kisah sebelum filem tu kan. 2 tahun lepas Singapura mengkomission saya satu filem baru selepas Hanyut. Jadi saya ada buat satu filem pendek selepas Hanyut yang dia letakkan dalam omnibus fragment yang hanya ditayangkan di luar. Sebelum tu, semasa saya ditawarkan filem tu kan, saya tak nak sangat nak buat. Sebab filem pendek dan beramai-ramai dengan beberapa orang yang saya terkenal. Tetapi tak lama kemudian selepas saya diberi peluang tu, ada seorang anak lah, kononnya peminat saya. Dia jumpa saya, dia ada VCD Perempuan Isteri Jalang. Jadi saya cakap, boleh sign tak? Jadi saya sign dekat office saya. Bila saya sign, jadi di office saya dia nampak ada VCD player. Dia, boleh tengok sekali tak? Nak check. Saya kata okey. Baru saya sedar, saya tak pernah tengok filem saya. Selepas ditayangkan? Selepas ditayangkan tak pernah tengok filem saya. Jadi masa itu pertama kali saya tengok setelah berapa tahun ni kan. Jadi saya duduk pasal nak hormatkan dia. Saya duduk nonton dengan budak yang berumur 20 tahun ni. Yang pertama kali dia tengok filem ni. Dan saya pun pertama kali tengok setelah tengok terakhir yang saya tengok mungkin 20 tahun dulu kan. Jadi saya duduk situ, saya tengok filem tu. Habis filem tu, saya berkata kepada diri saya, pembikin filem ni budak muda ni. Okey.
dia ni banyak idea ni saya. Dan saya cakap dia akan lebih bagus kalau dia bekerja dengan satu idea saja. Jadi terus kemudian saya beritahu ya, saya impression saya setelah saya tengok filem saya sendiri, saya dapati saya ni sepatutnya dulu kalau saya mengerjakan satu idea saja dia akan lebih mantap. Jadi saya tengok, jadi saya tu panggil Singapura, cakap, guys, I'll do the film. So tajuk filem saya untuk buat Singapura akibat tengok filem dengan budak ni, tajuk dia satu fragment satu idea. Jadi itu maksud saya. Okay. Jadi bercerita tentang filem tu maksud terpaksa mengenang lama kan. Mengenang macam girlfriend lama kan. Kan? Banyak rasa kesal ada. Patut nak buat ini, patutnya berkelakuan baik lah. Macam itulah kan. Jadi bila saya balik setelah saya tarik diri daripada filem Bintang Malam, saya tidak jadi buat Bintang Malam. Saya dengan beberapa rakan saya duduk termenung kat rumah saya. Jadi ada satu panggilan nak buat filem. Jadi saya terima sajalah. Saya terima saja. Dan idea dia adalah berputik daripada satu image. Saya sebagai pembikin filem, macam Zainal menulis dimulakan dengan satu ayat. Saya bermula dengan satu image. Kalau saya dapat image tu kan, saya boleh pergi lah. Jadi image yang saya nampak satu filem dulu, filem Fellini, tak silap saya namanya Roma, di mana satu pelakon Itali bernama Anna Magnani mencangkung dekat pantai. Jadi saya ingat, wow, ini jenis perempuan begini kuat ni, saya kata. Dia mencangkung dengan yakin kan, dengan image tu bermain dengan kepala saya. Jadi saya wujudkanlah cerita perempuan isteri dan jalang. Saya tulis. Jadi bila saya tulis skrip tu, orang pertama saya bagi pada PM saya. Dia sangat rapat dengan saya, Muhammad Shah Ibrahim. Dia original ahli Kopatasa yang awak. Ya. Jadi saya bagi dia skrip tu. Dia ni penulis yang bagus kan. Jadi ayat dia buka, dia tengok skrip, dia baca perempuan isteri. Saya nampak air muka dia macam berubah sebab dia sangat jarang digunakan perkataan jalang. Saya tahu dia ada persoalan dengan perkataan itu. Saya tahu. Jadi saya cakap, Masya, kita yang menjinakkan benda ni. Kalau macam di rumah saya dulu tak boleh cakap perkataan celaka. Tak dibenarkan. Tak dibenarkan. Jadi sebab itu macam hampir sakral dari rumah saya, dari mak bapak saya. Jadi bila saya keluar, jadi bila saya gunakan dengan dalam konteks yang betul, jadi dia nampak lazim kan. Jadi macam kecelakaan tu dahsyatlah. Boleh kan. Jadi begitulah. Jadi bila saya menjawab soalan Zainal tadi, saya sedar poten atau kuatnya perkataan jalang ni. Tapi saya perlu itu sebab dia adalah status wanita kan, dari perempuan, seorang perempuan dia ingin jadi isteri. Tapi setelah jadi isteri, dia harus jadi jalang yang halal kan. Kalau isteri yang tak jalang kan boring kan. Share tuan-tuan. Numbernya sekarang okey. Saya dengar Abang Wei cakap. Okey. Jadi harus, tapi isteri kita kadang kita ingin kejalangan dia kan. Jadi itu jadi status tu. Jadi saya perlu tu. Dia ada jadi saya bincang dengan Mak Shah. Jadi akhirnya dia boleh nampak, dia cakap, kita tengoklah weh ya. Jadi kami turun padang buatlah filem tu. Dissolve ke 6 bulan 7 bulan lepas tu keluar. Producer saya tak yakin. Dia
sama dia tukar atau LPF tukar ke perempuan isteri dan dot kan. Jadi saya protes. Ini saya loncat tu kan kita boleh patah balik kan. Jadi saya pergi ke LPF. Saya cakap, anda tidak menapis filem saya. Anda menapis perkataan saya. Jadi saya protes juga. Saya tak setuju tu. Sebab kerja anda adalah menapis gambar filem saya kan. Ini perkataan. Jadi itu salah satu yang saya tak setuju sampai sekarang. Jadi sampai sekarang pun saya tidak akui dot itu sebab tajuk ia memberi misteri kan, tetapi dia bukan teka-teki yang dia ada nada teka-teki tapi bukan teka-teki. Tajuk kan macam perempuan sedang jalan memang teka-teki kan, tapi bukanlah dia memberi macam gambaran pintu yang kita nak masuk kan, tapi bukan macam kita sampai terpegun apa ni ya. Perempuan isteri. Tapi kalau perempuan isteri dan jalang, dia kan ada level dia kan. Itu. Jadi dengan pusing-pusing saya menjawab ni soalan tadi adalah saya memang sedar kekuatan perkataan sebab macam saya kata saya suka perkataan dan saya nak pula sekarang dalam bahasa Melayu saya tak nak perkataan-perkataan hilang kan. Jadi harus digunakan. Itu lagi satu alasan saya beritahu ke Mak Syah, kita mesti gunakan Mak Syah. Ketak dia orang segan nak cakap ataupun kita boleh limitkan di mana kita boleh cakap kan, sebuah perkataan tu macam filem juga tak seharusnya saya sebagai ramai pemikir filem ni Muslim, jadi kita tahu adab kita. Jadi saya percaya kepada censoring not the film tetapi mensensor audience. Saya akan orang yang akan tak setuju jika anak-anak menengok filem-filem yang berunsur seksual kan. Dia ada had dia kan. Pasal itu saya percaya dengan menhadkan penonton tapi bukan mencincang karya. Jadi tak percaya. Saya tak pasti berapa ramai orang dalam ni yang ada ketika 1994 filem ni di pawagam kan. Dia sebuah filem sangat mengejutkan tuan-tuan. Menimbulkan kontroversial perdebatan yang sangat besar hingga pegarah ini dianggap way waktu tu di label, kalau sebelum ada orang politik liberal ni, way antara orang yang awal dia label liberal, dianggap menjadi acuan Amerika kerana berada di Amerika, balik buat filem menjalankan perkataan, meletakkan wanita di posisi yang salah. Kita akan discuss panjang selepas ni, tapi saya nak tahu dulu berapa ramai yang ini boleh quote dekat admin. Kami tahu filem ini ataupun saudara yang masuk ni jadi generasi baru yang kata tak pasti tentang filem ni sebab saudara hanya menonton filem Away mungkin daripada Kaki Bakar bawa ke Hanyut Johor. Saudara tak sempat melihat era filem pertama yang mencetuskan revolusi besar kepada filem Melayu tetapi tak berjaya dicapai dari segi tajuknya kerana perkataan tu akhirnya sangat kena buang. Pasal LPF adalah tuan penguasa. Okey. Mahfuz, ada video kan yang kita boleh play sekejap untuk mereka yang nak memorikan filem ni. Mahfuz potong sikit mungkin kualiti gambarnya tak apa okey. Kita tengok sekejap full frame, lepas tu saya akan sambung discuss dengan Abang Wei. Ya. Kenapa? Ada apa? Lepas ni boleh kira aku dah tak ada lagi kat sini. Okey, Mei? Okey? Abang! Okey, Mei. Aku belah. Lihat anak! Kita dah kahwin! Lihat sanggup lari kahwin dengan abang! Abang janji! Abang Mie, kami dah kahwin. Aku tahu. Abang!
Babuca, meh. Babuca, meh. Sudah, meh. Meh. Ya! Abang dah tu aja! Apa? Macam tu aja? Jangan, meh. Jangan, meh. Meh, jangan, meh. Sudah, meh. Babuca, meh. Sial kau. Sudah, meh. Ya Allah. Bagi yang memberi respon pernah tengok di Pawarang, terima kasih kerana berarti kita sedang berbual sesuatu yang ramai tahu ekor kepala dia bahawa itu tentang filem tu. Scene yang kita tayangkan tadi adalah scene Nasir Billah Khan bawa lari Zaleha pergi ke Selatan Thai. Okay, saya nak tanya dengan Abang Wei satu lagi tu. Tak apa, Zaleha kita bincangkan kemudian kenapa Sofia Jane tu dipilih. Saya nak cuma lagi satu Abang Wei datang daripada Pahang. Orang kata datang daripada patah-patah yang kita boleh sebut kental Melayu. Kemudian Abang Wei pergi ke Amerika dan tinggal di Amerika lama. Di tempat orang selalu buat klaim lunturlah jiwa Melayu apabila lama di Amerika, Americano ni. Tapi sebenarnya masa Abang Wei balik kan, kenapa Abang Wei memilih tema menceritakan tentang seorang wanita cantik berkahwin, menjadi isteri dan harus diakhiri dengan menjadi dalang? Kenapa waktu tu secara skematik, apa kayu ukur yang Abang Wei ambil hingga itulah tema yang dipilih dalam filem pertama yang nak diarahkan? Okey, ya itu jalan ceritanya. Tetapi kita seseorang bila nak buat filem, sekurang-kurangnya pada saya filem adalah nawaitu. Yang filem adalah nawaitu dan doa yang berlandaskan budaya fikir dan ditolak oleh jentera duit. Jadi Perempuan Jalang tu sebenarnya saya bermula dengan konsep wanita ni sangat murni. Dia akan hanya dikotori bila akan rosak, dalam tanda kutip rosak oleh lelaki. Dan mereka dan sebab wanita ni ikut hati. Jadi cerita ni kan tentang Zaleha lari ke Golok mengikut Jamaluddin Kadir kerana hati dia percaya lelaki ni, tapi sampai sana dirosakkan. Tapi kalau dah rosak, dia lagi dahsyat rosak dia. Akan lelaki merosakkan perempuan dan kerana kerosakan tu akan boleh merosakkan lelaki. Itu start itu dia. Matematik itu dia matematik dia sebenarnya. Jadi itu bila dia melalui proses ini, jadi adalah status tu. Sebab pada saya semua seni lah semua seni adalah political dan erotik kata saya. Bukan politik berparti-partian, bukan. Faham. Dia political kan. Politika manusia tu. Ada siasat dan erotik. Tapi itu memang saya tuju pada tu. Kecuali saya punya ibu bapa dan saya Muslim dan saya harus tahu qadar saya. Jadi dia tidak harus lucah. Tapi saya nak mengatakan di kampung tu perkara sangat seksual. Kita ni seksual kan. Kita memang digalakkan seksual kan. Satu-satunya agama dalam dunia ni yang berdosa kalau tak kahwin lah. Kalau Kristian kan, Kristian tak boleh. Kalau Sami kan digalakkan jangan. Kan sumpah juga Buddhis kan, kalau dia jadi padri tu dia pure. Dia nak lari daripada nafsu kan, di mana tapi itu agama Islam yang kita embrace nafsu tu. Tetapi ada kadar dia, ada cara dia, halal dia kan. Itu sebab kita bukan Tuhan kan. Mereka yang cuba tu adalah mereka cuba imitate to be God. We are not. Jadi saya embrace tu, saya dakap tu. Jadi saya akan berkarya di dalam itu dengan parameter Islamik saya. Tapi isu dia mesti ada
naskah kita ada seksual kan, yang even kita ketak kuning semua ada deal dengan seks, tapi bila kita nak borak kan, bila kita nak bercerita. Jadi kali ni saya fikir mai cuba saya deal lah. Saya tangani isu kampung saya, iaitu contohnya isu kampung saya, maksudnya saya ni orang kampung. Isu orang Melayu selalunya the last resort dia pergi bomo. Ya kan, itu kan, itu pun saya gunakan tu juga. Itu jadi itu banyak perkara itu adalah paku-paku saya. Tapi cerita ni adalah seorang perempuan yang mengikut hati, binasa badannya oleh lelaki. Jadi kemudian dia membinasakan laki-laki itu dengan dia sendiri terbinasa. Itu dia punya tagline. Masa tu kenapa dengan begitu cepat orang label, walaupun daripada jalan cerita filem tu ketara bang, dia tidaklah sebuah filem seks dalam arti kata mencari penonton untuk menikmati seks dia. Tapi pada waktu tu kenapa sukar bagi tahun 94 orang Melayu, pengkritik filem Melayu, mereka yang menjadi penguasa dalam peraturan ni nak menerima bahawa konsep memberi pendidikan tidaklah semestinya dalam bentuk skematik. Dia boleh menjadi bentuk berlawanan dengan skematik. Abang rasa waktu tu bebanan yang paling besar abang alami adalah bagaimana nak convince, apa sampai tahap mana beban yang abang alami untuk convince bahawa ini bukan cara saya buat duit dengan mensensasikan seks sebagai elemen filem saya. Tapi saya mempunyai niatnya seperti abang cakap dia. Macam mana betul-betul teruk pada tahun 90-an. Seorang pengarah seperti abang nak convince semua orang filem ni bukan berniat lucah untuk mendapatkan sensasi tiket. Bila kita bermain dengan filem kan, dia berapa elemen, sebab siapa yang diajar buat filem, dia ada berapa elemen yang dipegang, tapi tinggal lagi elemen-elemen ni betapa kuat anda pegang, sebab itu terpulang pada background dia. Kalau Muslim dia lain, tapi dia mesti pegang juga ni. Satu, sebuah filem tu secara tradisional mesti menghiburkan, walaupun dia deal dengan apa pun. Dia mesti menghiburkan. Dua, dia mesti ada shocking element. Itu tradisi filem kan. Filem awal tiba-tiba Louis Buñuel pembikin filem surrealist tu, tiba-tiba biji mata tu dia toreh, terkejut. Jadi kita perlu kejutan tu. Lagi satu elemen adalah seksual. Seks mesti, sebab medium seks ini, medium filem ini, kalau kita tengok, adalah medium yang paling muda dalam medium ekspresi tu. Dia lebih muda pada lukisan, lebih muda nyanyian, lebih muda daripada arkitek, lebih muda architecture, lebih sastra semua. Tapi ramai orang nak masuk dalam bidang filem ni kerana dua perkara yang jelas, iaitu dia nampak very demokratik. Macam ramai orang bekerja kan. Satu, dua, dia paling seksi. Jadi dia dengan glamour dia, jadi lepas itu dia tertarik, orang tertarik masuk dalam medium ni. Jadi itu paku-paku yang digunakan oleh pembikin filem untuk menyiapkan satu filem, iaitu dia mesti ada unsur jaga entertainment kah, mesti entertain, mesti menghiburkan, tetapi menghiburkan macam mana kan, itu tinggi pula, dan mesti ada shocking values, surprising. Dan kalau dalam cerita dia panggil ada twist point, ada twist kejutan yang ada perolehan yang mengejutkan. Itu, tapi dalam image pun ada juga. Jadi di mana nak main sambil itu dia mesti seksi. Pasal itu kebanyakannya filem mesti wanita yang cantik. Dia mesti untuk santapan mata. Penting. Jadi itu ada. Jadi itu saya sebagai pembikin filem, orang cakap apa yang cakap, devices tu mesti saya pegang. Saya mesti tahu alat tu. Dan itu, dan saya tahu ramuan dia, dan kita masak. Dan harap-harap masakan kita itu menarik, sedap. Itu yang
Pada waktu tu lah saya rasa besar beban abang menanggung tekanan. Ya, saya abang balik cerita melencong. balik Saya sebesar mana beban tu? Jadi saya memang banyak pengalaman dalam setelah ataupun efek saya setelah saya buat filem tu, penerimaan orang, ada banyak kritikan yang tak perlu. Saya sekarang dia dah lama, saya bagi contoh lah kan, bila saya filem tu keluar, jadi ada persatuan bijak pandai, persatuan wanita ni jemput saya untuk menonton sekali. Jadi saya pun diundang. Jadi semasa tu dah dengar macam ada orang terganggu, lelaki perempuan Melayu terganggu dengan portraying ataupun penggambaran saya wanita Melayu kan, macam seolah saya mencemar mereka. Jadi saya ingat, saya janji kalau saya di attack, saya tak nak attend, saya kata. Saya tak nak layan saya. Jadi tapi dia berjanji, dia cakap kami nak anda datang semua. Jadi saya datang. Jadi ditayangkan di Finas, Dewan Finas. Jadi saya tontonlah. Jadi ini semua dengan wanita-wanita yang yapis ni, yang urban professional, ada yang profesor, ada. Jadi setelah ditayangkan filem tu kan, saya terasa saya jadi saya dijemput, saya jadi seorang wakil mereka lah, datang memberi sepatah dua kata. Dari percakapan dia, ucapan dia, perlahan dia mengganggu saya, sebab dia mulai mengatakan, setelah saya nonton filem ni, hati saya tergores-gores, luka-luka, saya rasa aib dia. Jadi saya perlahan saya macam kena perangkap begini, masuk majlis perempuan, lepas tu diserang. Jadi janji tak. Jadi saya mulai di Mungkanangkir. Ini di Finas ni, di Dewan Finas, di Mungkanangkir. Jadi tiap-tiap orang tanya saya ingat salah tu yang paling basic, dia tanya, kenapa anda buat filem ni? Dia tentang wanita dia. Saya jawab terang juga, saya masa itu belum cukup matang, mungkin tak agresif lah, darah muda, adrenalin banyak. Jadi bila tanya kenapa anda buat filem ini, filem perempuan ni, tentang perempuan, saya jawab, saya membuat filem tentang perempuan sebab saya tidak faham perempuan. Dengan ayat itu dia orang attack sekali. Kalau tak faham perempuan kenapa buat ya. Jadi dia tak nampak dia punya mental, pemikiran mereka tidak boleh melangkau itu kan. Saya harus jawab, kalau buat apa saya nak buat benda yang saya dah faham kan? Ayat yang mudah. Buat apa saya mesti sekarang level saya. Sekarang saya mesti membuat filem yang saya tidak tahu. Buat apa saya nak buat filem yang saya tahu? Masa saya kecil boleh, masa tahun pertama sekolah bolehlah kita menulis benda yang kita tahu. Tapi bila sampai satu level, saya nak menulis benda yang saya tak tahu kan. Faham. Tapi dia tak boleh terima. Jadi kami fade in balik macam 15 tahun kemudian. Okey, selepas kejadian Dewan Finas, jumpa balik 15 tahun kemudian. Ada seorang ni. Orang yang sama. Orang yang mengajar dekat USM. Tak apa, kita sebut nama. Tak payah nama, tapi maksudnya sebab ni dia seorang pendidik. Pendidik. Itu yang sedihnya. Di universiti Universiti. Jadi dia berkata, dijumpa saya di Finas, di halaman Finas, cakap, "Weh, aku baru tengok filem perempuan jalan lagi sekali lah." Ya, ayat tepatnya saya lupa, tapi lebih kurang itu. Introduction dia. Macam, okey. Saya skeptik dengan dia. Pasal 15 tahun dah kena basah kan. Memori ingat dia, database walaupun banyak virus, tapi yang itu clean. Gitu kan. Jadi dia kata, saya tengok semalam ya, saya very pro perempuan tau ya. Terbalik daripada apa kan. Jadi saya pun cakap, doktor je, saya sedih bukan pada doktor, pada anak murid doktor. Kalau doktor tak boleh nampak dulu beyond gambar, jadi malang tau ya. It takes 15 years to understand that is very pro
wanita. Punya filem. Is a very feminist. Yeah. Pro wanita kan, Yeah. mengangkat wanita kerana menjatuhkan, tengok kerana laki-laki wanita rosak itu kan. Baru dia faham bahawa seluruh kitaran filem itu menggambarkan kejahanaman hidup Zaleha sebenarnya bermula daripada Jamaluddin Kadir. Yes. Orang tak faham. Dia Jadi tak faham. diangkatnya kononnya seksinya Zaleha adalah aset menghina wanita. Tapi Zaleha nak survive saja. Setelah dirosak setelah dirosak digolok dengan dijual dengan RM6. RM6 tu kenapa tu? RM6 tu kalau kita dalam badan kita dia buat potassium, kalsium semua kan, sodium kan. Tulang-tulang kita kalau dihancurkan dulu informasi ni tahun 60 lebih kalau dihancurkan semua all those elements ditimbang atau dijual, it cost $3 saja. RM3 saja. Jadi saya double kan. Kan double kan jadi RM6 Malaysia. Itu simbolik saya kan. Simbolik daripada dijual betapa rendahnya Jamaluddin Kadir melihat wanita. Tapi dia nak duit tu, dia minta RM6 je. Dia free tak boleh. Dia nak RM6. Itu maksud saya dihinanya perempuan tu kan. Itu je kak, aku nak RM6 je. Kan kepada bapa ayam kat Golok 6 bulan kemudian aku datang ambil balik. Kan dia cakap kan. Tapi 6 bulan kemudian, masa 6 bulan tu wanita ni sudah belajar. Dah hidup dalam dunia pelacuran dia boleh kontrol lelaki. Dia ada beberapa scene yang saya tak buat. Dia menunjukkan dia faham lelaki dia boleh kontrol. Dia dengan mengeliat badan dia ke, jadi dia tahu, dia confident. Jadi dia sampai sepadan kan, dia tukarnya skim tu hingga dia pelotkan sampai tertangkap basah mereka, jadi terpaksa kahwin dengan aku sekarang. Kan? Itu semua dia belajar ketika 6 bulan dia dihantar berkursus dalam dunia dalam. Dia kan Nasibilah kan nak membawa dia, nak mengaibkan dia saja. Dia tak nak kahwin tu. Dia nak merosakkan lagi pasal dia berdendam ni. Tapi sampai di Ipoh kan dia tukarkan skim tu, dia Zaleha buat dia sampai mereka tertangkap basah. Jadi kahwinlah. Kau nanya dengan aku, akulah bini kau. Dia kan gitu kan. Jadi dari situ dia kan survive kan. Survive hingga bila dia pakai baju ini, satu kampung perempuan pakai baju macam dia kan. Ingat tak? Ya, dia menjadi influencer lah. Kan, Belum ada media sosial, tapi kerana dia punya pengaruh kefasyonan jalang itu dia bawa ke kampung, dia influence. Influence kan kampung kan. Ingat hingga dia tak puas, hingga dia nak kontrol nasi ni, hingga dibuat nasi kangkang. Jadi itu kan. Bila dulu saya buat kajian-kajian, nasi kangkang, nasi ini saya panggil nasi kangkang, banyak ada terminologi dia. Terma popular nasi kangkang lah. Kononnya sebenarnya untuk suami yang liar sebenarnya. Kononnya dulu kalau suami itu sangat liar, seorang isteri akan buat itu untuk suami saja. Tetapi boleh dibuat dengan perkara yang lain pula kan. Jadi saya tolak cerita tu ke ujung tu, nak menunjukkan kalau kau buat aku ekstrim, aku lagi ekstrim. Perempuan cakap kau kan, lacurkan aku kangkangkan kau. Aku lagi kan, aku lagi. Begitu cerita ni kan. Kita jadi lebih faham sekarang. Menarik untuk bincang ni. Berapa kita ada angka sana dah? Okey, kita minta Abang Wei share dengan kita. Masa pilih nasi kangkang tu kan, itu kesilapan, bukan kesilapan lah, memudahkan lagi golongan anti UAD Sa'ari ataupun anti filem dia. Kerana kan masa buat poster tu, scene nasi kangkang tu yang ditolak banyak dalam masyarakat. Untuk menanam sifat masyarakat membenci filem ni. Okey, pada waktu tu kan macam mana datang? Sebenarnya saya tak tahu. Abang Wei pasal Abang Wei datang daripada Pahang, pengaruh desa memang tinggi. Walaupun orang selalu akan, bila orang cerita background Abang Wei, orang suka berhenti. Dia ni belajar ke Amerika untuk menggambarkan fikiran liberal UAD. Jarang orang nak tolak balik bahawa dia adalah anak Pahang. Budak kampung. Ada budak kampung. Orang tak mau tolak ke situ sebab dengan balikkan situ orang susah nak serang Abang Wei. Sebenarnya macam mana datang pilihan bahawa nasi kangkang adalah scene manipulasinya? Okey. Sebelum tu saya nak indikasi, ada satu scene sebelum dia go tu, saya establishkan Sofia Zaleha. Zaleha tu saya gunakan, ada sebab ke tu kenapa perkataan Zaleha. Semua bersebab semua ni. Kenapa nanti dia ada satu scene di jalan tepi sungai kan. Lepas tu dia nampak budak kecil main tengah main daun kan. Dia kata
Itu jangan makan tu racun. Dia tahu herbal tu. Pasal orang kampung macam saya, macam budak-budak kecil macam saya di kampung, ilmu pengetahuan awal adalah bukan ABC, adalah pokok mana beracun, pokok mana boleh makan, pokok mana kita tahu pasal kalau alam tu kita jalan dekat kampung tu, pokok durian, pokok manggis, kan kita itu yang kita belajar kan. Jadi Zaliha tu memang budak kampung, dia peka. Lepas tu itu tanda saya dia natural nak pergi ke ilmu ni, ke bomoh ni kan. Pasal masa tu kampung is natural semula jadi untuk mengadu nasib, mengadu apa tu kepada bomoh kan. Jadi saya saya pasti pada saya kejadian tu natural bagi saya, pada Zaliha tu kan. Jadi itu saya fikir saya keseluruhan awak kata saya tanya selepas 28 tahun filem, apakah Pak Wei melihat lelaki dan wanita, katalah saya ambil tuan-tuan, dunia yang saya ambil ni bertolak daripada filmnya dulu, jangan ambil ni adalah peribadi. Ini adalah seorang wartawan bertanya pada seorang pengarah, perantaranya adalah filem Isteri Perempuan dan Jalan. Ambil konteksnya dulu. Katalah saya abang kembali lagi ke dunia Isteri Perempuan dan Jalan. Abang rasa akan ada perubahan pandangan tak selepas 30 tahun? Kalau ada perubahan pandangan, scene apa yang akan berubah? Apakah saya naskah tu naskah skrip dia hanya 70% di shoot, 30% tak di shoot. Dan sebab ingatlah masa itu filem Melayu dia buat dengan harga 500,000 saja, 300,000 tau. Modalnya. Jadi saya datang dengan bila saya penerbit tu nak suruh saya buat, saya bawa balik, saya very rational kan, bukan sebab saya tahu belanja filem. Saya minta masa tu 1.2 million pada tahun 1990 tau. Jadi dia setuju. Tapi masa saya buat tu dia mungkin janji. Pasal tu filem tu agak sloppy pemikiran dia, sebab dia tak kemas, sebab pertukangan dia. Jadi kalau saya tengok sekarang, mungkin isi dia akan lebih kemas. Politik dia mungkin sama kan, ya. Tapi pembikinan dia, pertukangan dia akan mantap lah mungkin. Tapi kekuatan filem bukan saja pada pertukangan, tapi pada raw dia tu kan, pada mentah dia tu lagi power kan. Maksud abang masih lagi menganggap matematiknya bahawa dalam konteks filem ni abang masih menganggap matematiknya bahawa rosaknya seorang perempuan, jalangnya seorang perempuan selalunya bermula daripada jahatnya seorang lelaki. Abang masih berpegang kata itu? Saya champion perempuan, tetapi saya tahu ramai perempuan bodoh di luar juga. Perempuan pun terpaksa kena terima. Perempuan pun kadang mesti mencangkung juga kan. Perempuan pun terpaksa menyikat rambut ke bawah juga, menarik stokin di atas juga. Jadi tak beza, tapi hanya mereka dalam filem ni mereka lebih murni dari segi hati. Lepas tu dia sanggup korbankan diri pergi mengikut hati. Dia ikut jalan kadir di mana tak tentu arah, dan dia tak pilihnya nasibilakan yang ada bisnes kan. Jadi persoalan saya masa menulis tu, kenapa dia ikut Jalaluddin Kadir? Kan? Nasir kan ada jeep, ada bisnes semalam kan. Kenapa dia nak ikut si Jalaluddin Kadir ni pergi ke Golok yang tak pasti, yang janji, yang mungkin janji palsu, di mana akan ternyata itu janji palsu. Itu masa menulis skrip itulah soalan saya, nak mencari apa yang membuat perempuan puas hati. Gitu kan. Itu satu lagi soalan saya. Memang cara abang melihat lelaki, sebagai lelaki abang memang lelaki dalam konteks filem. Abang melihat lelaki memang apabila berlaku kemusnahan seorang perempuan, kita melihat kembali dengan siapa perempuan itu bersama lelaki dia. Abang masih lagi mempunyai gambaran bahawa keupayaan lelaki menjahanamkan wanita itu adalah satu pasal luar biasa. Abang masih ada fikiran gitu. Saya setuju. Saya masih banyak pengalaman sebagai wartawan. Saya setuju. Saya cuma tanya abang. Sebab
lelaki macam mana pun fizikal dia lebih kuat. Dan lelaki kalau bila saya tengok kalau dia lelaki yang memukul perempuan kan, saya susah tu kan, sebab dia fizikal dia lebih kuat kan. Jadi tak bila kalau lelaki memukul perempuan tu, itu petandanya lelaki ni dah tak boleh, dah hilang, dah tak ada idea nak melawan, nak bertekak dengan perempuan tu. Itu datang juga, bodoh dia lah, datang bodoh dia datang tangan dia. Hilang cerdik dia dah. Hilang cerdik tu. Betul, itu that's better word. Dia akan hilang cerdik je, dia mulai memukul. Dia tak boleh. Itulah saya pada saya even saya nak kaitkan sikit dengan Zaleha ni. Jadi bila saya tulis Zaleha ni, saya tukar semasa saya menulis tu, watak dia nama Murni. Jadi bila saya pergi syuting dekat kampung tu, ada perempuan nama Murni. Jadi dan yang menariknya, dia pernah lari dengan, ini saya tak tahu dah, pernah lari dengan seorang ada skandal. Jadi saya sensitif kan, kampung tu kan, ini kampung kan, sensitif. Jadi saya tukar pada Zaleha. Last minute tu. Hanya kerana takut filem tu dibuat menyindir wanita dalam kampung tu. Yang kampung tu. Dan pak cik tu saya pun tahu tu kan. Dan saya pilih Zaleha sebenarnya dari kisah Nabi Yusuf, iaitu Zulaikha. Lepas itu ada scene kan dalam Nabi Yusuf kan, Zulaikha yang tarik baju Nabi Yusuf sambil koyak kan. Dalam perempuan jalan kan terbalik kan. Dia nasib koyakkan baju tu. Dan juga macam Zulaikha kan, pada saya dia lagi murni, sebab dia Nabi Yusuf, Nabi garanti pergi syurga kan. Dia tak tentu, tetap dia menghambakan diri untuk mengejar benda yang dia suka kan. Tengok dia betapa striknya perempuan ni. Lepas tu akhirnya Tuhan ampunkan dia, hilangkan buta dia kan. Dia perempuan Zulaikha sampai sanggup menghambakan diri di tepi jalan menunggu Nabi Yusuf. Kan? Hebatnya perempuan ni kan. Nabi Yusuf dia bukan saja dia nabi lah. Dia lawa pula. Tak ada ruginya. Tapi Zulaikha ni tengok dia sanggup sampai habis-habisan nakkan orang yang hati dia dah pergi kan. Itu menggambarkan penggambaran wanita. Itu saya ambil dari situ juga tu. Dia dirangsang dari itu. Ada soalan tak, Amin? Kita dah panjang lah, kita boleh ambil soalan kalau ada orang nak tanya. Mesti ada banyak yang kontroversi. Hari ni isteri. Ya. Okey, soalan? Soalan tak ada, tapi ramai yang menonton cerita tu pada zaman tu. Dan baru hari ni diorang tahu rupanya yang Zaleha tu, ada yang tanya kenapa nama tu. Okey. Okey, tuan-tuan boleh naikkan soalan sekarang sebab kod saya sepatutnya sebut perempuan isteri tu sebab terlalu cepat nak buat poster tu. Saya minta maaf banyak-banyak. Cuma banyak yang abang W revise saudara dah rasa baru tahu. Itu tujuan kita buat stream ni nak cerita. Sebab selama ni yang menarik ini kehebatan Zainal kan. Selama ni kau tahu berapa ramai student tanya aku perempuan jalan tak pernah cerita. Serius, nak bertesis dia lah. Ini banyak aku cakap ni. Serius ya. Okay, thank you. Okay, thank you. Ada yang nak dia buat tesis dia kan. Saya cakap, aku nak dengar opinion kau je. Tak pernah aku layan. Ini memang luar biasa lah kau. Saya tanya abang lagi satu soalan tentang patriarki lah. Saya untuk saya lelaki saya tidak tersentuh ego saya dalam filem tersebut. Kerana saya memang dilahirkan sebagai seorang yang mempunyai sifat menghormati wanita. Kita menganggap bahawa
Lemah lelaki di mana pun bang, lemah tu tak akan makan diri. Sedikit lemah perempuan itu bang, lemah itu akan membunuh mereka. Itu beza dia. Jadi menjadikan dalam apa keadaan pun seniman yang baik akan meletakkan wanita di tempat yang lebih tinggi. Tak ada dalam seniman yang baik akan meletakkan wanita di tempat yang lebih rendah dalam filem dia. Masuk dia dalam cerita Abang Wei dah dedah kan. Sunah Nabi tu. Saya nak tanya Abang Wei lagi satu kan. Siapa lelaki yang inspirit yang menjadi Jalaluddin ni? Yang Inspire tu. Inspire yang membawa sampai watak Nasiruddin Khan dengan dialognya, dengan mukanya yang penuh dengan keinginan melihat wanita musnah, dan kemudian abang karmakan dia pula menjadi lelaki yang terbodoh di rumah bila kena nasi kangkang. Macam mana abang kumpul semua tu dan menjadikan wujudnya watak tu? Ya, dia ada macam lelaki ni kan dia bertinggi pada ini saya nak establishkan saya menchampionkan perempuan. Sambil itu mungkin saya cakap tadi, tapi kalau saya cakap saya ulang sekali lagi lah kalau sebab saya terlupa. Saya akui cerdiknya perempuan, tapi jangan sangka tidak ada perempuan bodoh. Ramai perempuan bodoh. Betul. Banyak perempuan bodoh dia perempuan yang lupa diri, perempuan yang tak tahu untung yang tak tahu kenapa apa dia makna Hawa tu kan, kenapa dia ada, apa yang soalan Adam bila nampak pertama kali tanya Hawa, siapa kamu, dan jawapan Hawa tu itulah wanita, itu dilupa tu kan. Itu saya tahu. Jadi saya mengangkat wanita. Satu, senangnya bagi Muslim, sunnah Nabi. Ya. Bini-bini, isteri-isteri Nabi pun menjawab balik kan. Macam tu lah kan. Tapi jadi wanita lelaki, dia selalunya akan bertinggi kepada ego dia orang. Dan saya tengok itu juga kelemahan saya. Jadi saya menulis kadang menengok kelemahan saya. Sebab kalau anda tengok filem saya semua tentang kelemahan. Sebab bila saya tahu kelemahan saya boleh baguskan lagi kan. Jadi saya mengkaji kelemahan sebenarnya. Seperti hikayat kita semua kan. Tentang orang yang bodoh, Pak Kadut, Lebih Balang, semua kau Pak Pandai. Tapi bukan makna kita bodoh, kita cuba belajar, jangan jadi macam tu. Jangan jadi lucah. Supaya saya ambil dari contoh hikayat tu, saya menulis benda yang mencungkil kelemahan saya. Jadi kelemahan lelaki, saya sebagai lelaki itulah, iaitu saya tak pandai mendengar, saya tak sabar saya harus pandai mendengar, dan juga ego saya mesti letak pada benda yang waras lah kan. Itu jadi untuk mewujudkan tu, saya wujudkan dua kelemahan lelaki, iaitu egocentrik. Ego dia kenapa? Kerana dia bisnes, ada duit, power kan. Selalu lelaki bila ada power kan, dia akan ego. Satu lagi ni Yadun Kadir disimbolkan sebagai orang yang sweet talker, tak macam dia pandai bercakap, dia pandai mulut manis, kaki ayat. Jadi orang kaki ayat ni basically pada dasarnya perkataan yang agak lembut, membedek tapi berdusta lah. Betul. Dia pandai bedek, dia pandai manipulate. Jadi dua jenis laki-laki ni akan hidup wujud dalam alam wanita kan. Jadi itu yang aku buat tu. Dan dua-dua tu musnah kan. Dan sedihnya perempuan tu musnah sendiri. Musnah juga akhirnya. Zalihah kan mati kan. Kan bila dia kan lari dekat tingkap kan. Dalam filem kan dia lari dekat tingkap, dia mati pun kat tingkap kan. Jadi bila pelakon tu bila Nasir tetak dia mati, saya cakap, Sofia, engkau jatuh kat tingkap tu, engkau mengengkong lah. Dia aktor kan. Why? Kenapa? Engkau mengingkung, engkau macam jadi macam ni. Dia kena cari motif, dia payah kan dia. Jadi Sofia, itu kau buat untuk aku sajalah. Sebenarnya saya nak simbolkan purenya balik
macam janin balik. Janin di Macam dalam janin. janin di dalam rahim. Dia bersih balik. Jadi bila perempuan tu sudah jadi penyakit dalam kampung tu, mati tadi kan. Jadi kamera tarik keluar, lega satu kampung. Jadi ada satu shot yang hujung sekali saya buang, tapi saya shoot, tapi saya potong kan. Bila mayat tu dibawa keluar, kamera pan kepada muka-muka orang kampung. Semua yang release, semua yang lega kan. Ini penyakit dia dah mati. Virus yang ada dalam kampung dah hilang. Lepas tu dia akhir hinggap saya. Saya buat cameo masa tu. Jadi bila sampai kat cameo kat saya pandang kamera, saya senyum. Saya nak ingatkan ini filem saja. Buat filem. Tapi itu saya buang tu. Okay. Mahfuz juga potong satu lagi suntingan untuk kita lihat satu lagi scene. Berapa minit yang ada sekarang pun dalam 2 minit ni? Oh, yang tadi je. Gabungkan tadi, saya dah tengok tadi scene-nya tu. Bagi mereka nak tanya soalan, dah ada yang tanya soalan yang nak mengenang balik. Bila saya pun tuan-tuan menonton filem ni berkali-kali. Tapi bila dengar, saya refresh balik dan saya mula memahami bahagian-bahagian yang saya tak faham kerana saya bersama pengarah ni sekarang. Okey, isu tentang censorship pada waktu tu, macam mana Puan berhadapan dengan pembikinan waktu tu? Okey. Soalan dia, saya boleh faham, dia menggambarkan tahap tahun 90-an. Abang ada pengalaman yang panjang. Betapa ketatnya abang boleh gambarkan censorship pada tahun tu. Orang Melayu tak dibenarkan menonton itu, tak boleh dibenarkan ini. Pembikin filem Melayu tak dibenarkan buat itu, tak akan dibenarkan buat ini. Selepas dah 30 tahun abang berada dalam industri filem tempatan, dah banyak filem abang buat, abang imbas balik. Apakah dahsyatnya kongkongan censorship pada dekad 90-an? Okey. Pada dasarnya pembikinan filem dunia semua ada sensor. Kalau kita tengok Hollywood kan, dulu laki bini tak boleh satu katil kan. Ada, tapi perlahan-lahan dia diubah. Jadi kita harap begitulah. Macam zaman McCarthy sangat payah. Kita kalau siapa tahu sejarah tapi kita nampak sekarang saya yang konon yang liberal Amerika adalah negara yang sangat-sangat konservatif, kalau anda nak tahu kan. Tapi memang ada, tapi mereka ada freedom of speech, jadi ada beberapa tempat tu nampak sangat terbuka kan. Tapi boleh bagaimanapun, saya pernah duduk dengan Majid Majidi di Tahiran semasa saya jadi juri di festival Tahiran. Pembikin filem, saya ingat pembikin filem situ mengatakan luar biasanya ataupun saya lupa perkataan the exact word, tetapi dia implikasi dia beginilah. Hebatnya sinema Iran adalah kerana censorship dia. Itu dia ya. Okay, mari kita tengok apa maksud dia kan. Dan sambil itu saya menjawab soalan adik tadi. Semasa saya membuat filem, even sekarang kami buat saja sebab penapis filem di sini, penapisan filem di sini adalah satu proses yang dibuat setelah filem dibuat. Macam di Iran dia jelas tak boleh usik. Contohnya wanita tidak boleh tunjuk rambut, jelas kan. Menyentuh laki-laki perempuan tak boleh, ataupun kalau menyentuh laki bini 2 saat, macam tu. Dia ada jelas kan. Tapi masalah Malaysia tidak ada. Jadi kita macam free fall semua. Jadi buatlah anda skrip anda, tapi kemudian setelah siap dihantar di penapis filem. Dan penapis filem ni saya ingat 3 orang dulu yang bersama zaman saya ingat, saya boleh sebut nama dia sampai sekarang saya ingat sebab saya marah kan. saya ingat nama dia, saya ingat siapa dia. Seorang perempuan, 2 orang lelaki, 2 Melayu, 1 India, saya ingat. Dan masa itu saya beritahu, anda tidak menapis filem saya, anda menapis perkataan saya. Itu yang saya cakap. Jadi masalah di sini tidak ada jelas dasar dia. Jadi kita buat ikut rasa. Jadi kalau kita hantar filem kita kepada penapis filem,
jikalau sang penapis ini tidak, mood dia tidak baik, kita problem lah. Kan? Dia kalau dia hari ni dia mood dia tak baik kan, dia tengok dia geramnya, tak boleh tu. Tapi sambil itu saya difahamkan sekarang dah sangat tolerance. Ini saya nak jelaskan sebab saya ni kan jarang buat filem. Saya buat filem tiap 100 tahun je. Jadi saya tak tahu sekarang kan. Tapi saya dengar dia sekarang dah lebih tolerance. Bagus tu. Tapi persoalannya itulah, semasa itu kami buat ikut congakan kami. Kami harap ini okeylah. Contohnya perempuan sejalan sangat banyak kad dan mereka kad tu. Jadi pasal tu nampak dia nampak lompat. Jadi bila semasa saya buat Johor ada 18 kad. Saya cakap jangan usik kad tu, biar saya yang potong, kau beritahu kat mana. Lepas tu Johor anda tak nampak kad dia tu sebab saya yang potong. Saya yang mengalihkan. Kalau anda tengok bahagian yang diminta dibuang tu, abang buang sendiri. Saya buang sendiri dan dia mengalir cantik. Jadi pasal itu saya tak tahan tengok perempuan sejalan pada awalnya sebab dia meloncat-loncat. Kerana itu dipotong secara cincangnya. Macam cincangnya. Jadi bila time Johor saya cakap jangan usik. Beritahu saya mana yang tak dialog boleh. Mana kau masalah apa. Ingat Johor ada 18 tu. 18 kad. Orang tak nampak pun. Kena buang aku yang dilarang untuk disiarkan. Okey, berapa ada pada berapa banyak kad pula pada filem Zaliha? Oh banyak. Saya mengajuk sampai sebab saya marah kan. Dia orang tanya lepas tu ramailah at that time kan pasal filem tu agak sensasi sikit kan. Jadi apa perasaan we kalau perasaan we tentang LPF saya cakap tu saya marah juga. Gitu. Okey. Ada soalan lagi, siapa yang nak tahu lebih soalan yang mendalam? Abang Wei berada dalam mood yang baik untuk menceritakan segala rahsia di dalam filem yang tak pernah dia buat. Kali malam dia akan teruskan. Ada soalan lagi tak? Soalan tanya macam saya tanya tadi juga, tapi dia ni lebih detail. Seorang daripada penonton tanya kalau Abang Wei dibenarkan buat filem, sama ada Abang Wei nak pilih filem misi perempuan dan dot-dot ni jadikan drama bersiri ke apa ke, ataupun versionnya berpindah daripada kampung. Kerana majoriti tahun 2000 ini adalah majoriti orang Melayu adalah majoriti urban dan suburban. Kerana kita hanya bercakap berapa peratus saja lagi tinggal orang Melayu di kawasan rural. Kerana banyak kawasan dia telah meningkat menjadi bandar dan tak bandar. Kalau Abang Wei buat lagi, apakah latar? Dia tanya latar isteri perempuan dan jalan. Di isteri perempuan dia kan yang laki-laki itu yang mengoratkan dia merendah dekat dalam ladang jagung kan. Kalau bersih bandar dekat longkang kot. Kat tepi pipe tu. Tak. Saya kalau dalam konteks perempuan isteri jalang, saya rasa kerja saya dah habis. Okey. Tetapi kalau siapa yang rasa dia ada interpretasi baru ataupun dia memberi nafas baru, tidak ada salahnya. Jadi minta izin ke saya kita sebab mungkin dia ada nuansa-nuansa baru kan, pasal dia diletak dalam lokasi baru, dia ada, tapi isu dia masih sama kan, iaitu seorang wanita mengikut hatinya teranyaya oleh janji palsu. Dia ternyaya, sambil itu dia melukai atau memarahi orang yang dijanjikan, sehingga orang yang dijanjikan kahwin itu datang berdendam. Itu pun masalah kan. Itu kan boleh kita tak dalam apa-apa konteks pun. Plot dia itu. Okay. Saya alu-alukan tu. Saya mesti production ni lebih bagus kan. Okey. Saya tanya Abang Wei lagi satu kan. Ni kita balik kepada tajuk filem secara meluas. Saya antara orang yang frustrasi tentang filem Melayu, drama Melayu apa semua. Hingga kalau saya nak menyindir orang pun, saya kata kau bercakap macam drama 7 petang. Saya akan menggunakan perkataan drama 7 petang tu hingga jadi sebanyak mungkin. Bila saya nak memperlekehkan benda. Ini pandangan, ini pendirian saya sekarang. Kerana saya anggap kata kalau saya nak menggambarkan satu paling lekeh sekarang, saya akan menggambarkan kau bercakap macam drama 7 petang. Itu kau pergi cerita dekat geng drama 7 petang. Saya punya pandangan rendah kepada filem Melayu sekarang. Tapi saya tanya dengan Abang Wei, apa sebenarnya paras yang sedang kita ada sekarang? Saya kan pembikin filem tu. Saya rasa kalau saya tak jadi pembikin filem, katakanlah saya buat apa yang sepatutnya saya buat, saya jadi engineer lah katakan. Kerja saya balik rumah
duduk depan TV kutuk filem Melayu. Okey. Macam saya sekarang. Apa bikin filem lah. Jadi kena pertahankan. Itu jadi komuniti. Tapi abang cakap. Saya nak mengatakan saya lebih senang melihat filem Melayu yang tak bagus daripada filem Hollywood yang mediocre. Pasal keuangan dia lebih besar. Ada expertise dia besar. Saya sanggup tengok filem di sini yang tak berapa bagus daripada filem yang agak bagus lah tapi bukan terbaik. Itu saya sanggup. Okay. Itu saya taraf sebab menonton filem kita mesti letak dalam konteks kita tau. Pasal itu yang hebatnya saya salut orang Perancis. Bila dia menonton filem Perancis, dia menonton filem Perancis dengan estetika Perancis, nuansa Perancis, tidak membandingkan filem Perancis tu kepada estetika Hollywood. Di mana itu masalah sini. Pasal dia terlalu kiblatkan Hollywood. Segala apa benda yang kita buat dibandingkan dengan Hollywood. Tidak boleh dibandingkan. Dia mesti senang. Sinema Melayu saya letak dalam satu ayat je. Sinema Melayu adalah sinema insaf. Sinema insaf Semua insaf. Kenapa ujung tu kan? Aduh, ya Allah, pedih saya. Dia insaf kan? Sinema Melayu adalah sinema insaf. Kalau dulu zaman saya masa menulis tu, membuat filem, kalau tengoklah 90-an, tengok sekarang nak cek. Kalau poster filem tunjuk saya satu poster filem yang tidak ada berpeluk. Mesti berpeluk. Jadi itu saya pecahkan tu. Saya tak nak tu. Kalau sebelum saya membuat filem, semua tiap-tiap filem Melayu mesti ada watak maknya. Apa halnya? Pasal nak ambil hati wartawan mungkin Jadi itu saya lari dari tempat tu dari stereotyping ni itu banyak elemen tu yang rasuah tu yang ada merosakkan sikit filem kita. Tapi sekarang tak mungkin. Masa ni time saya kan. Time saya filem apa yang tak ada watak lembut kan? Semua kan dia berhenti dekat mungkin seniman jalanan tak ada kan. Tak ada. Itu tak ada. Itu lepas tu dia filem tu special. Kemudian yang lain semua ada. Jadi aku melencong ke mana ni? Betul. Menceritakan tentang bagaimana panorama filem sekarang. Saya gambarkan sebagai dia meletakkan mentaliti penonton Melayu sebagai sangat rendah. Betul-betul menjadi filem yang mengisi waktu petang hingga pukul 7. Tapi lagi satu saya nak ambil peluang mengomen. Tadi saya dengar adik cakap ramai yang tengok filem di panggung. Saya berterima kasih sebab apa? Saya nak beritahu filem-filem saya buat, saya design adalah untuk layar lebar. Layar perak kan. Jadi kalau anda menonton Kaki Bakar hanyut contohnya atau pemenjalang dalam iPhone tak aci sebab dia impact tak ada. Sebab saya pembikin image, I'm an image maker. Saya pembikin image dan image saya mesti ada impact. Sebab itu kerja seniman. Kerja seniman dia mencari efek. Jadi kami pembikin filem, saya menjadi filem memunculkan satu image, gambaran yang punya impact pada penonton. Tidak dia hamba kan. Jadi dan tak ada kalau menontonnya semula di phone sekarang. Walaupun di TV bang. TV pun tak sebenarnya. Kalau dia harusnya di panggung dulu. Kemudian kalau nak study barulah ya. Tapi nak menikmati ataupun nak merasai image itu dia harus layar lebar kan. Pasal itu dia. Tapi sambil itu pula kita dah tak ada budaya menonton kan. Itu. Ya. Jadi pasal itu sekarang dia orang tengok dari iPhone tu kalau dengan saya tak aci tu juga. Pada saya. Tak aci. Itu macam mendengar lagu jazz melalui telefon. Ya. Mana boleh kan? Boleh. Anda tak merasa suruhan impact muziknya. Tak boleh. Kehalusan, kelembutan dia punya. Pada saya tak aci lah. Nak pula mereka yang belajar filem. Tak boleh tu. Pada saya. Pasal tu dia image kita tak kuat. Pasal tu ini saya sekarang dah terlantun. Pasal itu
komplain aku pada sinema Malaysia ataupun sinema Melayu, masalah sinema Melayu adalah tidak ada sinema dalam sinema Melayu. Sinema dia tak ada. Sinematografi, tak ada. sinematik Dia gambar ada tapi dia sinema tak ada. Okey. Dia sinematik tu tak ada. Pasal itu masalah besar. Ada lagi soalan penonton tak yang kita boleh ambil? Ada yang abang rasa soalan daripada rakan kita menonton. Ada tak abang Yui pernah ada idea nak buat filem tapi filem tu kemudian tak boleh dibuat? Sama ada kekangan moralnya ke kekalangan LPM-nya atau producer tak nak labur kerana ini filem yang dia rasa takut untuk pelaburan. Dan dia meninggalkan kesan pada abang untuk buat dia filem. Sebab penonton boleh share lagi kokun yang kita rasa yang ada dalam fikiran Yui Haji Sari tetapi tak boleh difilemkan kerana vacuum ataupun kokun filem kita yang tak membenarkannya. Okay. Nombor satu, saya tak boleh salahkan penerbit. Tapi masalahnya tidak ada penerbit nak kerja dengan saya. Dia tak ada kan. Selalu lepas tu saya buat sendiri, produce sendiri. Saya tidak ada apa yang mereka yang dipanggil penerbit sekarang, the working penerbit, yang masalahnya juga pada saya dia are not real producers. Dia are not real. Pasal dia tidak tahu tuntutan pembikinan filem. Jadi soalan tu memang ada. Memang ada projek-projek yang saya yang terbengkalai, idea-idea yang terbengkalai, macam contoh-contoh episod terputus, iaitu satu kisah tentang seorang linguistik yang mengkaji, dia ingin mengkaji satu bahasa dialek Melayu kuno ini dalam fictionalized Malaya. Bukan fictionalized Malaya. Dia seorang ahli bahasa dari Harvard ataupun dia datang ke Malaysia ni sebelum merdeka. Dia nak kajinya orang Melayu ni yang dialek ini yang dalam hutan duduknya, yang jarang keluar. Jadi bila dia bertemu satu malam, dia nak ikut orang-orang ni, orang ni potong lidah dia. Bayangkan pengkaji linguistik, pengkaji bahasa tanpa lidah. A total alienation lah bagi saya. Itu penghabis study saya tentang alienation, terasingan, mengasingkan. Jadi dan orang Melayu saya gambarkan lebih agresif. Dan itu saya letak pada zaman sebelum merdeka dalam congakkan hati saya. Apa kata kalau kita bukan macam kita yang bangsa yang kuat menghulu, kalau kita jadi macam mereka ni, mesti kita lebih. Itu salah satu idea saya kan, nak menjawab alternatif kita, behavior kita menyambut orang luar. Kita kan ni bangsa yang menghulur kan. Dia kata apa kera di hutan disusukan anak di rumah mati kebuluran. Itu. Kita kan macam tu kan. Jadi saya nak menjawab itu. Itu salah satu yang tajuk dia episod terputus. Lidah dia potong. Okey. Di mana dia potongnya lidah Mak Saleh ni. Tapi pada dia bukan menganiaya. Bukan, dia bukan berdendam, dia tak kenal pun ya. Jadi saya swingkan dia, is not a violent act of violent. Pada dia is something that exotic. Macam Mak Saleh tengok kita exotic, dia berguna kita tengok dia macam tu juga air malam ya. Macam tu lidah kau exotic. Macam tu lah, adalah. Dan saya sangat ingin nak buat episod Parameswara saja. Parameswara saja. Dan pembukaan Melaka. Bila disampai kat Melaka, filem habis. Okey, berarti daripada Palembang pergi dia bunuh Daeng Parani di Temasek. Even sebelum tu, dia kan Parameswara ni adalah reformasi kan, orang reformasi, dia nak reform Sriwijaya. Jadi tak boleh dia kahwin dengan Majapahitnya tu. Majapahit nak naik dah. Lepas tu dia larinya kapal tu, tapi dia nak revolt, fail, lari Temasek kan. Dia lari tapi dia tak puas hati, dia lari, dia nak control straight dia, jadi dia control straight tu kan. Betul selat tu dibuka Melaka, filem tu habis. Lepas tu Parameswara yang saya tahu lah,
tak pernah tinggal di Melaka tu. Bila dia buka, dia tak pernah tinggal di Bukit Melaka tu. Dia tak pernah. Dia akan tinggal di apa kita panggil sekarang Tanjung Tuan. Sebab petang-petang dia akan berdiri dekat pantai tu, dia boleh nampak Sumatera. Kononnya. Okey. Kononnya. Menarik tu. Sebab saya pun tak fikir orang akan membuat jenis Paramiswara sebelum sampai ke Melaka, kerana orang Melayu hanya berbangga dengan mengangkat Paramiswara sebagai Raja Melaka yang kemudiannya menjadi Sultan Islam yang pertama, tetapi tanpa melihat siapakah Paramiswara dalam jenisnya yang panjang, terutama daripada Sriwijaya. Kemudian Sriwijaya dan sampai krisis yang paling besar, orang tahu bahawa dia adalah betul, setuju perkataannya, adalah tokoh reformasi Melayu yang paling awal di Nusantara ni. Itu satu yang orang selalu lupa untuk mengaitkan dia sebagai, orang hanya mengaitkan dia sebagai pembuka kerajaan Melaka tanpa melihat dalam dunia moden boleh dipanggil tokoh reformasi melihat dia kembali. Macam saya tentang pasal perempuan ni, pada saya nak establishkan feminis yang pertama pada saya Aisyah. Bini Nabi. Pada saya. Ini yang tak payahlah pergi tengok kat barat tu. Aisyah lah feminis, pejuang martabat wanita. Pada saya lah. Jangan cerita pasal Joan of Arc lah. Yang cerita pasal tak payah. Tidak akan mencapai kebaikan Aisyah. Itu kebaikan. Ya. Ya. Itu kawan lama tu. Johari, kawan saya. Jo Hamid adalah pengarah seni bagi filem-filem UA. Saya tahu. Abang Jo. Hai Jo. Lama tak jumpa, tak boleh minum teh. So ni adalah bekas pengarah seni bagi filem-filem UA. Dia tanya dengan UA episod terpencil tu. Ada tukar episod terputus. Episod terputus. Dewa Dandu. Ya, tu kan semua-semua. Ada ramai yang masuk ni adalah kawan-kawan yang pernah bekerja dalam tim production kru Tanah Licin ni. Jadi mereka mengimbau Abang Wei tentang banyak benda. Saya nak tanya, Pernah nak buat filem road movie. Road movie. Buah hati dan tu nak ada. Okey. Buah hati dan tu nak. Ada yang diorang curious tentang UA. Diorang tanya apa kriteria untuk pemilihan sesuatu cerita untuk difilmkan. Okey. Saya ambil soalan sampai penonton yang tak dengar suara Amin. Orang tanya, sebagai UA Hadi Saari, apakah kriteria, ciri-ciri yang mencapai standard pawaian UA baru mencapai level untuk dibuat filem? Kalau orang lain tu dia anggap kisah benar, sensasi, baru pilih cerita tu mesti ada apa asas, barulah UA akan filmkan. Itu maksudnya soalan tu kalau saya arah kan? Kalau saya arah. Itu agak berbeza kalau saya terbit. Saya menggemari banyak jenis cerita. Macam tadi road movie lah, itu kan macam-macam. Even saya penggemar banyak genre, bukan dengan semua genre, daripada horror seram kepada lasak, semua saya suka sebab saya suka filem kan. Saya kaki filem, saya menonton filem. Tapi ada beberapa filem, jenis filem yang saya sangat dekat dengan hati saya. Dia sangat. Dan kalau tengok kerja saya, dia akan jatuh pada satu dua tema. Sebab itu saya study sampai dalam umur hidup saya study benda tu. Dan kalau dia termasuk dalam itu, saya akan kerjakan. Contohnya, kalau tengok Perempuan Jalang, Kaki Bakar, Joro, Hanyut, dia mempunyai satu tema yang jelas, kalau tak tema, satu elemen, iaitu keterasingan. Dia seorang yang terputus daripada tempat dia. Zaleha tiba-tiba seorang dalam kampung tu kan? Dia terasing kan. Khalid Saleh, Kakang Jawa, dia seorang di tanah Melayu. Dan dia pula mempunyai tabiat buruk, iaitu membakar. Pada dia membakar tu benda yang suci sebab dia membersihkan kan. Pada dia kan nak solve problem, bakar je lah. Seperti juga dengan Hanyut kan. Semua tu ada. Dan juga satu mungkin kalau perempuan-perempuannya semua kuat-kuat. Sebab pada saya perempuan lebih cerdik daripada lelaki. Okey. Tapi kita pastikan dia orang tak tahu. Dan saya gemar cerita pasal perempuan. Ada orang pernah tanya saya nak ulang, "Weh, kenapa kau buat cerita pasal perempuan?" Kan? Sebab perempuan yang pegang rahsia saya kan.
Takkanlah lelaki pegang rahsia saya kan. Okey. Jadi saya tulis tentang perempuan kan. Betul. Jadi mereka yang tahu kelemahan saya, lelaki takkan tahu kelemahan saya. Isteri kita lah yang tahu kelemahan saya, kita kan takkan. Itu yang paling rapat yang kita. yang pegang tahu rahsia luar dalam kita. yang pegang rahsia kita perempuan lah kan. Ya, betul. Kalau tak isteri kita, mak kita, dua ni je lah. Orang lain kita takkan bagi tahu kan. Ya, betul. Sanggup kita gaduh kan. Kita keluar rumah je satu dunia kita tentang kan. Jadi balik rumah ngalah lah. Isteri, mak mak isteri. Saya setuju. Saya masuk kategori tu je, bang. Saya percaya betul belum hebat laki Melayu ke tak mengalah pada bini. Betul. Yang menentang bini semua adalah yang tidak dapat menguasai egonya. Mereka tidak menentang bini kerana mereka merasa kepentingan lelaki. Bagilah apa juga bini nak kan. Kalau nak cerai pun bagi juga. Kalau tidak masalah kau nanti. Tidak masalah kau nanti. Okey, saya tunggu ambil kalau tak ada soalan penonton. Ada lagi soalan penonton tak? Kalau tak ada saya nak tanya abang satu sebelum ambil soalan penonton. Saya akan tanya. Okey, saya ulang soalan supaya saudara yang lain dapat tengok. Dia orang tanya kenapa memilih Sofia Jen kita fahamlah dia popular dan dia terkenal pada waktu itu. Tetapi Nasir Bilhan adalah from nowhere lah, betul. Memang bukan dalam senarai hero-hero Melayu pun. Macam mana abang boleh buat pemilihan Sofia Jen akan menjadi Zaleha, Nasir Bilhan akan jadi Jalaluddin. Yang menarik, saya sampai sekarang saya masih buat casting lagi, kecuali dengan Khalid Saleh. Kalau saya menulis, saya ada watak untuk Khalid Saleh tak pernah saya macam hanyut kan. Sekali tukar, kecuali Khalid Saleh memang saya tulis memang dari dulu ada dengan saya menulis dengan dia. Jadi sampai sekarang saya buat kalau saya buat filem saya insist ni mestikan ada casting. Dan kali itu Sofia Jem muda sangat maksudnya dia hanya berlakon satu filem saja. Iaitu dengan sebagai ekstra dengan Julie Dahlan. Okey. Lepas tu filem apa tu? Saya lupa tapi jadi Harry Boy. Jadi tapi dia datang untuk casting. Jadi bila saya casting dia masalah saya satu saja. Masalah saya bukan masalah dua. Saya minta masalah dua. Satu, warna kulit dia. Dia mix Eurasian. Warna kulit dia kan. Kemudian warna kulit dia saya nampak, jadi saya boleh hakimkan. Tapi saya tak boleh buat perhitungan tentang jiwa dia. Saya tak tahu sebab ini watak Melayu kan. Okey. Jadi dia gerak. Jadi akhirnya saya cakap, Sofia, ini filem kampung dah, filem Melayu, watak dia sangat Melayu sebab saya Melayu kan. Lepas tu dia jawab saya, dia cakap, aku lahir macam ni lah ya. Tapi kalau kau soal tentang jiwa aku, kau salah tau. Dia jawab tu. Dia hati aku, ini bagus ni. Jadi dia mungkin aku makan dengan garpu sudu tapi jiwa aku jangan petikaikan lah macam tu saja. Dia punya Melayu dia lawan balik Jadi saya tertarik tu dengan dia. Tapi masalah dia visual dia kan. Jadi apa yang kami kerjakan, saya punya tim yang saya bernasib baik bila saya bekerja, tim saya orang percaya dengan saya macam Tanah Licin dari sampai hingga sekarang mereka masih rapat lah dengan saya. Jadi Sofia ni kami hitamkan. Jadi semasa tu makeup artist saya Sutek dengan ada seorang lagi yang main bayi tu kan. Kerja dia adalah menghitamkan Sofia. Supaya nampak kulit Melayu dia. Nampak kulit Melayu. Itu Sofia. Jadi tentang watak lelaki lah kan. Saya pilih watak-watak lelaki. Saya kalau perempuan
Saya nak bangun pagi-pagi, saya nak pastikan saya lebih lawa pada orang sebelah tu kalau saya perempuan tu. Okay. Jadi saya masalah dengan lelaki-lelaki comel ni tu. Kalau saya perempuan tengok bangun dia lebih comel daripada aku, alamak Jadi dia set nasi belakang tu. itu taste Jadi taste lelaki-lelaki saya mesti bukan jambu lah kan. Kan? Betul. Kalau jambu pun jambu air cukup lah kan. Okay. Jangan kan. Faham. Itu more cita rasa. Jadi dengan Nasir memang tak pernah berlakon. Saya jumpa dia semasa tu dalam satu, kami selalu keluar kan, jadi terjumpa dia. Masa tu dia jadi bodyguard lah. Bodyguard VIP lah. VIP Jadi saya panggil dia. Engkau, dia cakap dia pernah berlakon belajar dengan Mustafa Nur kan. Jadi dia cakap okey, menarik sebab ada rekod. Jadi saya panggil dia. Jadi dia casting dengan dia. Tapi bila casting saya cakap dengan dia senang je. Nasir, dengan aku engkau bermula dengan kosong ni. Lendir-lendir virus lain tu kau jangan bawa ke sini. Jadi dia kosong. Jadi lebih senang kan. Sebab sekarang pelakon sekarang banyak virus kan. Virus TV banyak kan. Kan? Faham. Jadi dengan saya dia start kosong lah. Jadi senang. Jadi tapi tentang wajah tu, itulah wajah taste saya mungkin begitu kan. Saya perempuan lawas saya suka, tapi lelaki jambu saya tak tahu. Saya okeylah kan, bagus ya. Itu yang Nasir menjadi ni Dia yalah dia. Kalau perempuan bangun sebelah dia, perempuan tu rasa pagi tu perempuan tu rasa dia lagi lawa pada Nasir lah. Selamatlah kan. Okey tuan-tuan, kita 1.5 jam bersama dengan UAG Sehari. Saya ucap terima kasih pada semua yang menonton. Alhamdulillah kita stream malam ni tanpa barang produk niaga. Kita stream purely content dan kita bercakap tentang isu yang serius. Saya memang tak mau merendahkan turun perbualan ni sebab saya nak melihat demografi penonton yang akan follow apabila kita bercakap konten yang kita panggil podcast yang serius. Dan inilah kali pertama kami melancarkan podcast perbualan serius tanpa elemen perniagaan. Airtime 90 minit ini kami laborkan untuk membina stream baru dalam industri stream di Malaysia. Untuk melihat bagaimana saudara boleh bertahan dan bagaimana kita boleh mengkaji untuk bergerak ke depan supaya streaming mengenai promosi dan juga pengetahuan melalui filem, mendalami pemikiran mengenai filem dengan membawa tokoh-tokoh filem berdiskusi tanpa sebarang jerat perniagaan. Terima kasih kepada anda yang ada. Terima kasih kepada semua yang menyokong. Terima kasih juga pada Yang Yue kerana Abang Sudi datang ke studio kecil kami ni. RCTV ni bang. Kecil-kecil lah. Aku selesa. Dipanggil production ayam-ayaman ya. Abang biasa bekerja dengan light yang besar bang. Ini light yang memang ayam je. Tapi terima kasih kerana nama besar UAG Sehari tak pernah menolak setiap kali saya jemput. Malah dia selalu kata, mampukah aku menolak jemputan kau Nal? Saya pun selalunya saya nak tag dia tu, saya takut. Cuma oleh kerana saya apa dia share dengan saya satu artikel, saya kata dengan abang, lama tak jumpa je pernah datang stream Garasi. Dia kata bila? Saya kata besok. Abang boleh ke? Dia kata mampukah aku tolak kau punya pelawaan? Jadi terima kasih banyak. Sebab ada saya dapat panggilan dari teman kawan ya, bukan ke adik lah dia kat UM. Dia kata, "Weh, aku tengok engkau interview selama ni dah. Tapi bila kau interview dekat Garasi TV paling selesa, yang paling kau terbuka je." Itu saya tak sedar. Oh ya. Dia beritahu. Sebab sebelum tu macam ada tutup dia. Ya, macam tak. Okay, terima kasih semua yang menonton. Terima kasih. Boleh soalan lagi soalan terakhir nanti okey, tanya. Bukan soalan terakhir, soalan penutup. Takut yang terakhir nanti tak awak saya yang pergi. Okey, soalan penutup. Okey. Soalan di luar kotak bagus tu. Abang Wei punya minat muzik. Mungkin dia orang terdengar jazz tadi tu, dia orang nak tahu Abang Wei. Saya memang saya menulis skrip saya dengan muzik dengan background muzik. Dan muzik saya sangat khusus. Saya memang punya ada mendengar memang tara lah. Tapi basically saya khas mendengar black music sebenarnya.
Jadi saya Ni black music bukan black metal. Black music bukan, maksudnya black music daripada masyarakat kulit hitam. Orang ya. jangan jump to conclusion mengatakan dia black metal pula. bukan Black metal. music adalah Black music. istilah music yang berasal daripada masyarakat etnik kulit hitam. Ya. Dan apa saja recording yang keluar daripada Jamaica tahun 70-an semua saya suka. Oh, okey. Apa sajalah. Dub ke reggae kan. Dan aku pasal beritahu aku mendengar world music sebelum meletupnya Peter Gabriel semua tu. Itu sebelum aku pernah tengok King Sunny Ade, Fela Kuti dan semua saya tak ada Afrika itu dari Afrika kan. Okey. Ya. Kenapa abang suka muzik Afrika? Kerana support black, kerana duduk di Amerika kemudiannya merasakan black adalah masyarakat yang perlu dikasih atau macam mana tiba-tiba datang muzik black? Muzik tak pernah ada dalam orientasi radio di Malaysia kita besar. Pada aku tidak ada muzik moden putih tanpa muzik black. Tak ada. Ya, betul. Tidak ada rock and roll tanpa muzik black. Tak akan wujud ya. Jazz, R&B semua ni tanpa Jazz muzik black. itu dia punya core dia tu macam the mother of rhythm the mother dia itu Rhythm ni adalah datang daripada black. Dia the, terima hakikat tu the medicine man of the rhythm adalah orang kulit hitam. Okay. Jadi aku dengar banyak lah dari blues, gospel, kau boleh tanya siapa saja, jazz daripada swing dia sampailah ke free jazz, most in between, dan juga sekarang hip hop aku dengar juga sebenarnya. Soul, funk itu aku dengar. So basically it's black music. Tapi bukan bermaknanya saya tak dengar white music. There are few aku dengar seperti kalau white music tu, white musician aku dengar Velvet Underground, Dylan, begitu kan. Bob Dylan. Mungkin Stones, Rolling Stones. Dan itulah yang tapi basically black music. Okey. Thank you. Jangan risau, kita akan jemput lagi stream. Jangan risau, nanti ada lagi Abang Way. Jangan kau tanya semua. Nanti dia tak datang lagi. Nanti kita akan discuss pula Way. Saya akan discuss Way dalam perception tanpa filem dan tanpa muzik dan tanpa buku. Siapa Way Haji Saari sebagai orang biasa-biasaan. Ada dia kena pelan-pelan, betul baru jadi orang biasa-biasaan. Sebab saya masih lagi tak faham Way tentang belahan jiwanya, kerana dia dibesarkan dari sebagai seorang budak kampung yang sangat kampungan. Dan kemudian dia dibesarkan dalam dunia seni dan pemikiran modernnya daripada Amerika. So saya tak nak mencari Way yang sebenarnya, belahan jiwanya. Nanti kita akan dapat pula sesi streaming belahan jiwa Way. Akan datang, yang risau dia kata okey, saya akan kata on. Kita akan melihat belahan jiwa Way untuk saudara kenal lelaki aneh dan lelaki unik ni pada saya, yang saya sebut sebagai secara psikologi mungkin dia seorang yang mempunyai skizofrenia dua watak, iaitu satu adalah lelaki yang ditanam dengan jiwa Melayu yang sangat kental oleh ayahnya ketika dia membesar di Kuala Lumpur, bawang mentakak, faham, dan kemudian bagaimana dia swing dan menjadi Amerikanos kerana 20 tahun 15 tahun berada di Amerika, dan balik barulah datangnya Way ni. Tapi kita kena tahu sejarah macam para Parameswara, tuan-tuan. Tak boleh ambil sejarah dia jadi Sultan Melaka. Kena ambil dia daripada itu. Saya akan ambil Way sekali datang nanti belahan jiwa Way sebelum menjadi pengarah filem. Siapa Way? Oh wow. Nantilah kita akan jemput sekali lagi, tuan-tuan. Akan datang. Siapa yang bertanya tu dia baca Raja Mukris. Dia baca file aku. Dia adalah pengarah filem besar, iaitu Raja Mukris tu, sinematografer dan juga pengarah filem terkenal, penerbit. Kita akan bincang nanti apa Abang Raja. Kita akan bincang nanti dalam edisi satu lagi, kerana 90 minit ada berakhir sebab kita nak kekalkan display 90 minutes. Okay? Betul. Terima kasih pada semua yang menonton. Saya sangat berbesar hati kerana ini adalah bukan saya tak anggap perjudian. Bila saya berfikir tentang apa lagi langkah yang Garasi akan ambil pada bulan yang ke-9, kami ingin stream kandungan untuk menyokong industri pemikiran. Saya sebut industri pemikiran. Tak kira dia datang art, filem, muzik. Kerana saya faham bahawa
Kalau kita tidak menanamkan unsur pemikiran, kita tidak akan dapat menanam perniagaan. Kita tak boleh membina perniagaan tanpa memberikan fikiran kepada penonton kita. Kita tak boleh bagi benda. Pian cakap penutup suruh Wei menyanyi satu lagu. Saya tak pasti, saya tak pernah dengar Wei nyanyi. Dia memang penyanyi. Oh ya, abang memang menyanyi. Nah. Pian bergurau juga. Saya tak pasti, saya tak tahu. Saya ingat Pian tahu kata dia kuat karaoke ataupun tidak. Okey, kita jumpa lagi. Lepas ni, malam ni kami akan menurunkan benda yang paling ni. Saudara tunggu, saya lepaskan barang ni. Saya tak nak simpan lagi. Kerana jaketnya, tak apa bang. Dulu ni promo last sebelum close. Kita akan black. Ini jaket yang saya cari rahsia dia. Kenapalah jaket ni wujud. Yang menemukan Tommy Page, yang menemukan Jimmy Page dan David Coverdale. Masa jaket ni turun, orang dah minta dulu. Saya tak nak, because saya tak jumpa sejarah dia. Ini Led Zeppelin. Led Zeppelin, ya. Gitaris Led Zeppelin dan singer Whitesnake kan? Whitesnake dan juga penyanyi di Purple. Okey, dan kemudian kami dapat t-shirt ni melengkapkan sejarahnya bahawa Sony Music mengeluarkan jaket ni untuk kru dan musician saja yang terlibat dalam tour ni. Sebenarnya tour ni wujud, walaupun albumnya tak popular, tetapi Sony Music pernah menggabungkan Coverdale sebagai ex penyanyi Whitesnake dan Deep Purple dengan Jimmy Page sebagai gitaris Led Zeppelin dalam satu tour di Japan. 4 je konsertnya. 1, 2, 3, 4 je. Ini satu-satunya tour yang mereka pernah ada, tetapi albumnya tidak terkenal dan tour ni tak diperkatakan. Ini tour 1993, kami baru dapat je baju dia. So malam ni saya ambil keputusan untuk lepaskan kerana saya dah bongkar sejarah dia. Masa jumpa jaket saya tak bongkar sejarah dia. Ini sejarah dia. Malam ni kita akan turunkan selepas sesi ni, di mana live kita akan bermula pada pukul 10.45 dengan barang-barang biasa-biasaan, kecuali bagi siapa yang nak memburu untuk menyimpan Coverdale. Coverdale adalah penyanyi di Purple 1973 hingga 76. Kemudian dia mengasaskan Whitesnake pada tahun 78. Manakala Jimmy Page bersama dengan Led Zeppelin daripada tahun 68, bubar 80. Kemudian reunion hinggalah 1993. Rupanya dua makhluk hebat rock ni bergabung dalam satu konsert yang turnya hanya dibuat di 4 bandar di Japan. Itu kita jumpa lepas ini. Terima kasih pada anda semua dan terima kasih kepada UA Haji Sehari.